dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam pada mahsyar, ke dalam alam yaumul mizan, hari pertimbangan, nak ditimbang dosa, nak ditimbangnya pahala kita, dan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan 25 Jumadil Akhir ini, 25 Jumadil Akhir ini, insya-Allah kita akan dikabulkan, kita akan dimasukkan dalam syurga-syurga Allah selepas daripada kita melintasi titian sirat, berjayanya kita melintasinya, tidak terjatuhnya kita di bawahnya, kerana di bawah itulah naru jahannam, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam syurga-syurga Allah, dapat kita bersama dengan Nabi Rasulullah dan para sahabatnya Nabi, isteri-isterinya Nabi, dan juga semua di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa hanya semata-mata lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah pun masuk dalam muka surat yang ke-113. Dalam muka surat yang ke-119 saja nak test, ingat tak ingat. Kita berhenti 11 hari bulan 1 2023, masuk di bawah tajuk yang baru, di atas Bukit Sofa. Betul? Saja nak test, betul tak betul, tulis tak tulis. Puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita bercakap tentang soal alam kubur, kita bercakap tentang soal alam padang mahsyar, maka nak tak nak kita kena belajar bagaimana hebatnya Nabi berdakwah, hebatnya Nabi beramal ibadah. Nak masuk dalam alam kubur, amal ibadah banyak. Nak masuk alam kubur, nak masuk syurga Allah, sentiasa Nabi berdakwah, para sahabat berdakwah, tidak berhenti-henti, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah ke liang lahat. Walaupun hadis ini berkenaan dengan menuntut ilmu, akan tetapi boleh juga kita mengambil keadaan beramal ibadah ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Maka itulah yang kita katakan, maka itulah yang perlu untuk kita selesaikan, untuk kita laksanakan sepanjang umur kita yang masih berbaki ini. Mudah-mudahan kita beramal ibadah, mudah-mudahan kita berdakwah seperti mana Nabi Rasulullah dan juga para sahabatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, saya berhutang satu cerita. Cerita berkenaan dengan pengislaman Umar bin Al-Khattab. Datang cikgu awal-awal dah peringat tadi, Ustaz, cerita Umar masuk Islam. Puan-puan, sebelum kita cerita di atas Bukit Sofa apa yang berlaku, kita ambil balik bagaimana keadaan Umar bin Al-Khattab yang berjaya diislamkan, dan hidayah itu datang daripada Allah. Semua orang kenal Umar. Orang yang tegas, orang yang garang, orang yang ganas, orang yang bergaduh, orang yang bergusti, itulah Umar bin Al-Khattab. Tetapi bila dia Islam, itulah selembut-lembut orangnya. Itulah yang sebaik-baik tutur katanya. Itulah yang sebaik-baik pemaaf. Umar bin Al-Khattab berubah 360 darjah. Puan-puan, antara penyebab Umar masuk Islam ialah seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Al-Aras. Khabbab bin Al-Aras, bukan kebab ya. Kebab tu makan. Hak ni namanya Khabbab. Kha ba alif ba. Khabbab bin Al-Aras.
Al-Aras itu dengan huruf sa di hujung. Alif, lam, alif, hamzah, ra, sa. Alif, lam, alif, hamzah di atas, ra, sa. Al-Aras. Sebenarnya, sa ni, kalau kita nak belajar sebutan, cara menyebut kaedah sebutan, saya ingat dulu penolong kanan, masa saya jadi guru besar, penolong kanan saya, Al-Fadilah Ustazah Fatimah Abdul Rahman. Namanya Fatimah Abdul Rahman. Bukan Fatimah. Fatimah. Orang dulu-dulu. Perempuan ni. Fatimah Abdul Rahman. Abdul Qadir. Kena je. Subhanallah. Perempuan. Dia kalau dia mengajar, kalau salah sebut, itulah diulang-ulang. Takkan naik huruf selagi mana tak betul sebut. Contohnya kalau sebut alif. Budak kita sebut alif sebenarnya. Dia ulang balik. Alif. 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 Kalau seminggu lah duduk kat situ. Alif tak naik-naik. Bah. Dia teringat Ustazah tu. Bagus dia. Akhirnya penudahnya budak jadi tahu sebut. Tahu nak sebut macam mana. Macam huruf sa tadi. Perempuan letak tangan di mulut. Tapak tangan di mulut kita sebut sa. Kalau ada angin keluar daripada mulut, rasa di tapak tangan kita ni, betul lah tu sebutnya. Sa. Kena ada angin. Lidah di depan tu kena letak di depan dulu baru sebut. Letak lidah di depan baru sebut. Sa. Maksudnya ada angin yang keluar. Sa. Kalau huruf sin di atas sa juga. Tapi tak ada angin. Sin di atas sa, tak ada angin. Tapi kalau sa, ada angin. Khabbab bin Al-Aras ada sa di hujungnya. Perempuan nanti balik praktis. Letak tangan sa. Saya tak adalah macam Ustazah Fatimah tadi. Kalau tak dapat sa, tak naik. Lepas sa apa? Alif batas sa jim. Jim mata toncin. Sebut Piramli. Sebutnya Sudin. Sebutnya Aziz. Tak. Maka itulah perempuan. Samsudin hidup lagi ke? Tak ada dah. Aziz Sattar je ada ya? Tak ada. Subhanallah. Allahumma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya duk ingat ada lagi orang minta maaf orang tak. Perempuan sambung. Kenapa dengan Khabbab bin Al-Aras? Khabbab bin Al-Aras ini dialah orang yang ada dalam rumah. Semasa Umar bin Al-Khattab datang ke rumah adiknya, ketuk pintu, marah-marah sebab bunyi baca Quran. Umar terdengar satu bacaan yang dia tak pernah dengar, itulah Al-Quran. Siapa yang mengajar adiknya Fatimah binti Al-Khattab dengan adik iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid? Perempuan tulis namanya Sa'id, Sini Hamzah, minta maaf, Sin Ain Yadal, Sa'id bin Zaid. Itu suami pada Fatimah Al-Khattab tadi. Siapa yang mengajar? Khabbab bin Al-Aras. Khabbab bin Al-Aras inilah yang datang ke rumah Fatimah, adiknya Umar bin Al-Khattab, mengajar baca Al-Quran. Sa'id bin Zaid, adik ipar Umar, suami kepada Fatimah Al-Khattab tadi. Perempuan, bila dengar Umar datang, Khabbab ni tak tentu arah dah. Dia nak lari, perempuan. Dia nak lompat tingkap. Perempuan tengok cerita Sarjan Hasan kan. Bila siapa tu datang? Buang datang. Aleng duduk di dalam. Hantar surat Hasan bagi kan. Dia menyorok dalam almari. Aleng tu tadi lah. Bukan Khabbab ni tadi. Aleng. Dan bila dah selamat perempuan, bila buka almari tengah doa rupanya, ini macam buah jadi Muhammad Aleng bin Abalola katanya. Saya ingat sampai sekarang. Muhammad Aleng bin Abalola. Abdullah lah tu. Cara sebut dia tak betul. Perempuannya tak. Perempuan, Khabbab pun rupa itu. Dia mengajar Fatimah, dia mengajar Sa'id bin Zaid ini tentang Al-Quran, baca Al-Quran, tiba-tiba datang. Datang siapa? Datangnya Umar. Berlari Khabbab. Cari tempat sembunyi, disorokkan oleh Fatimah dan juga Sa'id bin Zaid di dalam bilik.
Perempuan semua orang tahu, datang-datang ditempelingnya Fatimah. Berdarah Fatimah. Mulut Fatimah berdarah. Kena tempeling dengan abang. Abang biasa gusti, juara pertandingan lawan. Di kalangan kabilah-kabilah Arab Quraisy, itulah juaranya Umar. Kadang-kadang bertukar dengan Khalid, kadang-kadang bertukar dengan orang lain. Tapi nak ceritanya, Umar ni juara gusti. Bila kena tempeling, perempuan berdarah. Suami tengok rasa kesian ke bini, nak selamatkan bini dengan dia sekali. Kena tempeling. Sa'id bin Zaid pun kena pukul dengan Umar. Jatuh Sa'id bin Zaid. Perempuan, dalam pergelutan itu, Umar nampak satu naskah yang ditulis di atas daun-daun tamar. Di atas daun. Umar cuba nak ambil, Fatimah tak bagi. Kenapa Fatimah tak bagi? Sebab itu ialah ayat Al-Quran. Dia bukan macam kita hari ni ada Al-Quran senaskah. Cantik je. Siap berbalut. Siapa punya? Siap berbalut lagi. Subhanallah. Ada namanya. Oh bukan. Nama-nama arwahnya. Perempuan. Maksudnya siap satu naskah. Dia tak. Zaman Nabi Rasulullah, awal-awal itu, Al-Quran ditulis di atas tulang-tulang yang dibersihkan. Al-Quran ditulis di atas pelepas-pelepas tamar. Di atas daun-daun tamar. Perempuan tengok daun tamar masjid kita ni. Kan kecil aja. Macam daun kelapa aja. Namanya, begitulah ditulis. Halus aja. Sebab apa perempuan? Kaedah penulisan mushaf ketika itu tidak ada. Malah Nabi pada awal-awal, Nabi larang untuk tulis hadis. Tak boleh tulis hadis. Tulis Al-Quran pun tak boleh. Mula-mula, awal-awal. Sebab apa tak dibenarkan Nabi? Sebab takut bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Kita pun kadang-kadang, kalau tak adalah ayat depan, an Umar bin Al-Khattab, ataupun an Abdullah bin Umar, contoh. Tak ada an tu, kita duk rasa, kalau baca, Quran ni. Saya pernah bawa balik satu kitab. Saya ingat sampai sekarang, nama kitab tu ialah Al-Muwatta'. Kitab hadis daripada Imam Malik. Masa mula-mula balik, pertama kali balik. Konon nak tunjuk alim lah perempuan, bawa balik kitab Arab. Padahal baca tak kerti pun, baru setahun pergi, ke 2 tahun lebih kurang macam tu lah. Perempuan ni, adik sepupu saya datang ke rumah. Bila tengok buku tu, dia nak alih, tapi tiba-tiba tak jadi alih. Pasal apa? Tak ada air semayang katanya. Saya kata tu bukan Quran, tu kitab yang ditulis bahasa Arab. Dia tak boleh beza, perempuan, antara kitab bahasa Arab dengan Al-Quran. Perempuan ya? Begitulah kita seadanya, perempuan. Patah balik cerita tadi, Khabbab lari. Bila Khabbab lari, berlaku pergelutan dan sebagainya. Dan bila mana Umar, ringkas ceritanya, Fatimah tak bagi pegang, kecuali kamu mandi dulu wahai abangku, bersihkan dulu tubuh badanmu. Maka dia pun pergi mandi. Habis mandi, siap berpakaian, dia pun diberikan Fatimah dengan tulisan Al-Quran tu tadi. Dan perempuan, ketika itu barulah Khabbab bin Al-Arath keluar. Bila Khabbab keluar daripada tempat persembunyian, dia menyebut kepada Umar, wahai Umar, aku mendoakan Umar yang disebut oleh Nabi itu ialah kamu. Kan ke Nabi sebut 2 orang? Yang pertamanya Umar bin Al-Khattab, yang kedua Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni pun makna yang sama dengan Umar. Kalau perempuan tengok Umar, perempuan Ain Mim Ra. Ain Mim Ra. Perempuan ya? Ejaan Umar Ain Mim Ra. Hijau. Lah itu nampak warna merah. Hijau apa? Boleh jadi. Ain Mim Ra Umar. Amru macam mana? Tambah waw aja. Tambahan waw. Tetapi ayat asalnya ialah Ain Mim Ra. Maksud yang sama. Sama macam Ahmad Muhammad. Alif Ha Mim Dal. Mim Ha Mim Dal. Mana huruf asal? Ha Mim
dal. Ha, mim, dal. Beza dekat alif dengan beza dekat mim sahaja. Jadi makna yang sama. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamidah. Makna yang sama. Serupa macam Umar dengan Amru. Ain, mim, ra. Umar. Ain, mim, ra, waw, Amru. Makna yang sama. Jadi kalau belajar bahasa Arab, kita dapati bahawa ada beberapa sebutan yang agak berlainan tapi makna yang sama. Baik, patah balik pemahamannya. Jadi Khabbab bin Al-Aras ni sebut apa? Wahai Umar, aku mendoakan Umar yang disebut oleh Nabi itu ialah kamu, wahai Umar bin Al-Khattab. Terkejut Umar. Kenapa Umar terkejut? Umar terkejut sebab Khabbab cerita Nabi doa sebut nama dia. Sedangkan Umar ni orang yang lawan Nabi, orang yang lawan Islam. Maka pelik Umar, Muhammad sebut namaku. Ya, Khabbab kata Muhammad sebut nama kamu. Kuatkan Islam antara dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham tadi. Perempuan, bila Sayyidina Umar dengar Muhammad sebut nama dia, luluh hatinya. Masa itu, luluh hati. Daripada tempeling adik, tempelingnya si Sa'id bin Zaid, perempuan, dia nak pergi rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Arqam, nak bawa pedang bunuh Nabi Rasulullah, tiba-tiba luluh hati. Ini pertama kali, perempuan, ataupun kali kedua boleh kita sebutkan bahawa dia mendengar cerita Muhammad sebut nama dia masa berdoa. Kali pertama bila? Kali pertama semasa kisah Abdullah bin Mas'ud tu, ada seorang lagi tu kan, nama muka surat 113, kalau perempuan tengok ada nama Abdullah bin Mas'ud. Dia perempuan buat apostrofi sikit dekat Mas'ud tu, dia bukan Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dalam muka surat 113 ini, kenapa dengan dia? Abdullah bin Mas'ud ini perempuan seorang sahabat yang tubuh badannya kecil. Dia kecil orangnya. Bukanlah kata kerdil tapi kecil. Kalau perempuan teringat Allahyarham Al-Fadil Ustaz Khairi, naik bersikar selalu dia. Dah lah tu naik kereta. Namanya dia pandai bawa kereta, dia beli kereta, dia bawa kereta. Tapi perempuan tengok Ustaz Khairi tu macam itulah lebih kurang. Boleh jadi, wallahu alam. Ustaz Khairi ni kecil. Saya seliparnya pun saiz 3, tak silap saya. Dia berapa? Kecil benar. Memang halus je dia. Dia naik bersikar dengan bersikar dulu ngaji di ISDA. Sebelum Yusas jadi universiti, di KISDA, di Padang Polo tu lah. Universitinya dulu, kolejnya dulu. Perempuannya naik bersikar ni. Berulang Taman Cepaka, pergi ke Padang Polo tu. Naik bersikar perempuan. Kemudian Allah angkat darjat sikit demi sikit perempuan. Jadi imam di surau Taman Cepaka. Kemudian jadi penceramah di surau Taman Cepaka. Jadi guru besar ganti saya. Lepas saya berhenti, Ustaz Khairi naik. Masa saya jadi guru besar, dia penolong kanan. Lepas saya berhenti, Ustaz Khairi jadi guru besar. Perempuan, masa jadi guru besar kot meninggal ya. Saya pun tak ingat dah. Macam mana? Lepas, saya rasa masih. Semasa dia masih guru besar, dia belum berhenti lagi masa tu. Lepas tu dia di start sambung kontrak. Lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat namanya. Maksudnya apa perempuan? Macam tu lah quote. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud tadi. Orang yang kecil. Malah kecilnya Abdullah bin Mas'ud ini dikhabarkan dalam riwayat betihnya sebesar lengan lelaki. Kita tengok lengan kita ni, itulah besar betih kita. Nampak betih Abdullah bin Mas'ud. Cuba tengok betih kita sekarang. Orang tak tengok orang lelaki boleh tengok kan. Orang tengok di rumah orang. Tengok betih kita. Besar kan. Nah, rasa macam besar. Tapi rupanya Abdullah bin Mas'ud tu besar betih dia hanya sebesar lengan. Jadi kalau lengan saya ni hanya satu jari saja, orang boleh ukur kan. Hanya satu jari je. Muat-muat, ngam-ngam. Ada orang tak muat jarinya. Kalau tak muat jarinya maksudnya besar lah tu.
Nah, tapi nak ceritanya kecil aja. Abdullah bin Mas'ud ni satu besar jari aja. Keliling jari saja besar betihnya. Halus kecil orangnya. Perempuan satu hari dia pergi ke pasar. Tiba-tiba lalu Abu Lahab. Abu Lahab lalu dengan menaiki seekor kuda. Abu Lahab ni kalau berjalan dia naik kuda. Dan dia sentiasa membawa satu kayu kecil. Ni style Abu Lahab, kayu kecil ni, perempuan mungkin boleh bayangkan kalau askar yang kepit di ketiak tu kan. Biasa-biasa sarjan ada kayu tu. Kalau polis pun ada kayu tu. Maksudnya kayu yang kepit di ketiak tu. Saya pun ada satu, bapak saya punya dulu, ada. Di rumah saya. Boleh jadi macam itulah kot kayunya. Allah Ta'ala alam. Abu Lahab ni, dia pergi mana-mana, dia akan bawa kayu tu. Dia akan pegang kayu tu. Dia jalan di pasar, naik kuda, tiba-tiba nampak si Abdullah ni tadi. Tengah jalan. Perempuan apa dibuat? Dilanggarnya Abdullah. Dengan kuda tadi. Dia pacunya kuda, langgar si Abdullah. Jatuh Abdullah. Maklum, kawan kecil, halus aja. Maka bila kena tolak sikit, jatuh. Ini kan pula kena langgar dengan kuda, jatuh dia. Perempuan, gelak besar Abu Lahab ketika itu. Dengan kawan-kawannya. Gelak, balik. Tak adalah nak tolong, tak adalah nak minta maaf, tak adalah nak kata minta maaf tak sengaja, terlanggar. Tak ada. Perempuan, siapa yang hulur tangan ketika itu? Yang hulur tangan ketika itu untuk tolong Abdullah bin Mas'ud bangun ialah Umar bin Al-Khattab. Walaupun Umar masa itu belum Islam, tapi dia kesian tengok Abdullah bin Mas'ud kena langgar, tengok Abdullah bin Mas'ud orang yang kecil, tubuh badannya halus, kena langgar, jatuh pula, dia pun hulur tangan. Abdullah pun tak sempat tengok, secara refleksnya terus sambut tangan. Dia pun tak perasan siapa yang hulur tu. Bila dah bangun baru perasan, Umar. Umar pun lepas tolong, dia nak balik lah. Dia nak bergerak. Sebelum Umar melangkah, Abdullah bin Mas'ud sebut ayat yang sama seperti mana Khabbab bin Al-Arath sebut. Apa ayat yang Khabbab bin Al-Arath sebut? Wahai Umar, aku mendoakan apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad itu ialah kamu, Umar bin Al-Khattab. Terhenti Umar, dah melangkah terhenti. Kenapa terhenti? Sebab namanya disebut. Dia terdengar Abdullah bin Mas'ud sebut Muhammad mendoakan diri dia. Dia patah balik, tanya balik, ya Abdullah, wahai Abdullah, adakah Muhammad menyebut nama aku dalam doanya? Ya. Perempuan, luluh hati Umar. Kali yang pertama, kali yang kedua bersama dengan Khabbab bin Al-Arath. Perempuan, ini antara punca macam mana boleh terdetik hati Umar nak masuk Islam. Hanya sebab Nabi Rasulullah mendoakan dia walaupun dia musuh kepada Islam ketika itu. Perempuan, apa salah kita doa pada kawan-kawan kita yang belum Islam, supaya mana tahu perempuan, makbul doa kita, Allah beri hidayah pada dia. Perempuan mesti pelik tengok saya dalamnya tu yang dia baju warna merah. Ya, pelik. Jarang-jarang saya pakai robin. Saya baru balik dari menyampaikan sumbangan Selamat Tahun Baru Cina. Bagi buah, bagi kuih berhulu, letak dalam beg, perempuan, hantar. Dan saya tadi 2 rumah, kawan-kawan lain sambung lepas itu. Perempuan nak tunjukkan apa? Kita tidak bermusuh. Kita tidak menganggap sahabat-sahabat, jiran-jiran kita yang beragama lain ni sebagai musuh. Malah kalau boleh kita doakan, sebut nama dia. Kalau tahu namanya. Kalau tak tahu pun tak apalah, sebut umum, ya Allah, jiran aku sekian-sekian bukan Islam. Berikan hidayah padanya, ya Allah. Doakan. Secara umum, jiran, kawan, perempuan, siapa-siapalah. Mudah-mudahan nanti perempuan jadi macam Umar.
Allah beri hidayah pada dia walaupun dia musuh Allah, walaupun dia musuh agama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah puan-puan, bagaimana kisah Umar bin Al-Khattab boleh terima Islam, sebab hanya semata-mata doa daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku makbulkan doa kamu, aku jawab doa kamu. Perempuan doa. Sebutlah siapa-siapa pun. Anak kita sebut nama. Cucu kita sebut nama. Atau cucu pun bukan ramai perempuan. Nak berapa orang agak? Cucu kita ni kan. Dalam 10 lah kita kata. Boleh sangat. Kalau sebut nama 10 cucu ni tak dan seminit saya rasa. Tapi ikut nama cucu perempuan panjang berbenar, 5-6 patah perempuan. Itu lain pula. Nah, jadi maksudnya nak katanya boleh sangat. Nak sebut nama cucu, nak sebut nama anak, nak sebut nama menantu. Perempuan jarang orang doa nama menantu. Jarang sangat. Kalau sebut nama anak tu biasa. Tapi sebut nama menantu. Perempuan, saya rasa hampir tiada orang yang berdoa, boleh jadi ada, tapi hampir tiada orang yang berdoa sebut nama menantu. Perempuan, sebut nama birah lagi tak ada saya rasa. Sebut nama besan, jauh perempuan. Ini kan pula nak sebut nama kawan-kawan jiran-jiran kita yang bukan Islam. Ambil kaedah Nabi Rasulullah yang Nabi mendoakan, sebut nama Umar bin Al-Khattab, walaupun Umar bin Al-Khattab itu musuh agama Islam ketika itu, musuh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik, umpamanya sambung dalam tajuk kita muka surat 119, tajuk besarnya ialah di atas Bukit Sofa. Kenapa dengan Bukit Sofa, puan-puan? Pada ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yakin sungguh-sungguh bila mana turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat yang 117, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan, dan anzir, berilah amaran, ashiratak, kepada kaum kerabat kamu al-aqrabin, yang paling hampir, yang paling dekat. Turun ayat ini, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara terbuka. Dan bila mana berlaku dialog antara Abu Lahab dan juga Abu Talib ketika itu, Abu Talib kata nak lindung, wahai Muhammad, buatlah. Walaupun Abu Lahab kata, kamu ni Muhammad panggil kami ramai-ramai buat apa, buang masa, bla bla bla. Abu Talib bertahan, wahai Muhammad, sebut, cakap. Apa yang kamu nak cakap, kami dengar. Gaduh dua beradik, Abu Lahab dan Abu Talib ketika itu. Maka sebab itulah tuan-tuan puan-puan, bila mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahawa Abu Talib itu akan melindungi Nabi Rasulullah, maka Nabi ambil keputusan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Sehingga pada satu hari Nabi himpunkan kaum keluarganya yang terdekat, al-aqrabin tadi, ashiratakal aqrabin, kaum keluarga yang terdekat di atas Bukit Sofa. Ni cerita hari lain. Hari yang Abu Lahab berlawan cakap hari itu dah berlalu. Masuk hari lain, puan-puan, Nabi himpunkan balik dan Nabi cuba untuk memberikan ceramahnya. Istilah kita ceramah lah, kata-katanya, dakwahnya. Apa katanya? Puan-puan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi tak sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebab masa itu belum lagi beriman orang lain. Belum, puan-puan. Maka Nabi menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Puan-puan, bila Nabi panggil, rupanya puan-puan, cuba tengok baris di bawah sekali, surat 119 itu.
berkumpullah semua anak pinak Quraisy. Datang Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka supaya bertauhid, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Perempuan Nabi panggil dan mereka datang. Walaupun hari itu panggil, perempuan tak ramai datang. Kemudian Abu Lahab pula tak bagi bercakap. Tapi kali ini Nabi panggil, ramai yang datang. Dan akhirnya Nabi bercakap, berdakwah. Untuk apa? Untuk beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebahagian daripada kisah ini daripada Ibnu Abbas, katanya apabila turun wa anzir ashiratakal akrabin surah Asy-Syu'ara ayat 214 itu, maka Nabi pun naik ke atas bukit Safa dan menyeru, ya Bani Fihri, ya Bani Adi. Perempuan Nabi sebut nama kaum, ya Bani Fihri, wahai kaum Fihri, wahai kabilah Fihri, ya Bani Adi, wahai kabilah Adi. Perempuan Bani Adi ini ialah keturunan daripada Umar bin Al-Khattab tadi. Nampak perempuan? Maksudnya apa? Nabi dah sebut 6 tahun lepas. Sebelum Umar masuk Islam, Nabi dah sebut, ya Bani Adi, wahai kabilah Bani Adi. Yang dalam kabilah Bani Adi itu adanya Umar bin Al-Khattab. Jauh, lama dah perempuan. Perempuan, maksudnya apa? Nabi ni, dia berpandangan jauh. Tak apalah mula-mula orang tak terima, tapi Nabi tetap sebut nama dia. Tak apalah mula-mula orang tak nak masuk Islam, tak apa. Tapi Nabi tetap berdoa untuk dia. Mana tahu perempuan, hari ni orang yang kami pergi hantar buah lima tadi, kok mau masuk Islam. Mana tahu satu hari. Kita tak tahu. Allahumma amin, insya-Allah. Mana tahu berkat daripada doa tuan-tuan perempuan. Sebut nama kawan-kawan tadi, sebut nama jiran-jiran tadi. Ataupun sebut nombor rumah lah kot, tak ingat namanya. Tak tahu namanya, sebut nama rumah. Nombor rumah saya 44, jiran saya 44, 46, 48 contohnya. Ya Allah, Islamkanlah, berikanlah hidayah pada jiran aku yang nombor rumahnya 48. Alamat sekian, sekian, sekian. Contoh, Muhammad. Tak salah, Muhammad. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebut, ya Bani Fihri, ya Bani Adi, wahai kabilah Fihri, wahai kabilah Adi. Rupanya kabilah Adi itu Umar bin Al-Khattab duduk dalamnya. Perempuan, kemudian mereka berkumpul. Bila mereka berkumpul, perempuan, rupa-rupanya ada orang yang tak mampu nak pergi. Maklum, atas bukit Safa, kena naik bukit dan sebagainya. Yang tak mampu nak pergi ni hantar wakil. Contoh perempuan, katalah saya tak larat nak pergi, maka saya hantar wakil. Anak, kamu pergi sekejap, sekian. Dengar apa Muhammad nak cakap, balik kamu khabar. Itulah maksudnya perempuan. Yang tak boleh pergi, hantar wakil. Yang tak dapat pergi, tak mampu nak keluar, mereka memutuskan utusan untuk melihat gerangan apa yang hendak disampaikan oleh Muhammad. Perempuan, datang Abu Lahab bersama dengan orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa pandangan kamu kalau aku beritahu kamu di sebalik lembah ini ada angkatan berkuda yang hendak menyerang kamu? Apakah kamu percaya kepada aku? Maka serentak mereka menjawab, bala ya Muhammad. Tuan-tuan, sebelum Nabi nak berdakwah, Nabi ubah sikit style. Kalau macam hari itu, Nabi direct cakap, ajak pada Islam. Tapi kali ni Nabi ubah style. Uslub berdakwah, cara berdakwah tu macam-macam. Antaranya Nabi tanya dulu pada orang ramai yang datang ni, wahai keluargaku, wahai kaum Quraisy, katalah aku cakap pada kamu hari ini,
Sebalik bukit itu ada tentera yang sedang standby. Ni bahasa kita lah. Tentera yang sedang standby nak serang kita. Kamu percaya ke tidak? Perempuan, bila Nabi cakap begitu, orang-orang Arab Quraisy jawab, bala ya Muhammad. Kamu benar, wahai Muhammad. Kami percaya. Kenapa percaya? Sebab Muhammad seorang yang digelar Al-Amin. Yang digelar sebagai orang yang paling dipercayai. Tak pernah menipu. Tak pernah bercakap bohong dari kecil sampai besar. Kita kalau kira balik daripada kecil sampai besar, saya ingat habis jari. Campur jari kaki pun tak cukup, Muhammad. Habis, perempuan. 10 kali campur pun hari tak habis lagi, menipu banyak, Muhammad. Maksudnya apa, perempuan? Orang percaya. Arab Quraisy kata, wahai Muhammad, betul ke? Ada sungguh ke? Baik, kena bersiap ni. Kita nak kena buat persiapan ni. Nanti kau kena serang dan sebagainya. Perempuan, Nabi Rasulullah menggunakan kaedah apa? Kaedah memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada orang yang dia nak dakwah. Kalau dalam bahasa perguruan dipanggil sebagai ABM, Muhammad. Apa dia ABM, cikgu? Alat bantu mengajar, Muhammad. Sebelum nak mengajar tu, cikgu bagi intronya, mukaddimah dulu. Cikgu pusing sana, pusing sini, baru nak, cikgu nak cerita bab ni. Barulah anak murid seronok nak belajar. Ni datang. Okey, buka surat 121. Baca. Nanti cikgu tanya katanya. Budak gerun. Masuk tu, Nabi tanya dulu. Wahai kaum Quraisy, kamu percaya tak kalau aku cerita sebalik bukit tu ada tentera yang sedang bersiap nak serang kita ni di Mekah ni. Maka kelang kabut orang-orang Arab Quraisy ingat cerita tu betul. Rupanya Nabi nak timbulkan kepercayaan awal. Bila orang kata, wahai Muhammad, kamu benar, kami percaya, kamu bukan seorang penipu, barulah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peringatan azab pada Allah. Cerita tentang hari kiamat, cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi sebut tentang Islam itulah tiba-tiba bangun si Abu Lahab. Abu Lahab ni, perempuan, kod mana pun nama dia mesti ada. Kalau bak lawan ni nama dia mesti ada. Jangan risau, perempuan. Kita akan selalu jumpa dengan nama Abu Lahab bila cerita bak lawan Islam. Tak. Apa kata Abu Lahab? Dia bangun dan dia sebut, tabbat laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Alihadza jama'atana? Adakah hanya kamu nak sebut benda-benda ini kamu himpunkan kami di sini? Perempuan, tuan-tuan, itu cakap Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Adakah sebab kamu nak sebut bab Tuhan kamu, nak sebut bab hari kiamat, nak sebut bab ini, bab itu yang kamu himpunkan kami ramai-ramai ni? Buang masa, katanya. Lebih kurang lah. Baik aku duduk di rumah tidur. Baik aku pergi kedai minum roti, makan roti, minum kopi, katanya. Lebih kurang lah begitu. Maksudnya buang masa. Abu Lahab marah. Tuan-tuan perempuan, tak lama selepas daripada itu turun ayat Al-Quran, tabbat siada abi lahabi wa ta ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat yang sama yang tuan-tuan perempuan hafal surah Al-Masad. Tabbat siada abi lahabi wa ta ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu luhu wa ma kasab. Sampailah habis, perempuan. Itulah punca kenapa turun ayat surah Al-Masad itu. Sebab Nabi sebut, sebab Abu Lahab sebut pada Nabi, tabbat laka ya Muhammad, kamu celaka wahai Muhammad. Maka Allah pun turun balik ayat, kamu celaka wahai Abu Lahab. Kalau perempuan tengok maksud terjemahan tu, perempuan cuba tengok 120 itu. Ayatnya nampak macam sedap sikit, perempuan. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kalau perempuan buka kamus, maksud tabbat ini
dengan takbas dengan wailul, tuan-tuan. Wailul likulli humazatil lumazah tu kan. Surah Al-Humazah tu sama maknanya. Takbas dengan wailul itu ialah maknanya celaka, tuan-tuan. Dia celakakan Nabi Rasulullah, Allah celakakan balik dia. Allah balas balik dia. Puan-puan, on the spot, puan-puan. On the spot, Allah turunkan ayat mencelakakan siapa? Mencelakakan kepada si Abu Lahab ni tadi. Puan-puan, Nabi tak kira lah. Abu Lahab nak cakap apa ke? Abu Lahab nak cakap dia celaka ke? Nak cakap dia sekian ke? Nabi dah tekad. Kalau hari pertama buat hari tu tak boleh bercakap, kali ni aku tetap nak bercakap, nak berdakwah, ajak orang untuk Islam. Puan-puan, akhirnya puan-puan, Nabi terus bercakap. Disebutkan beberapa nama secara umum dan juga khusus. Puan-puan cuba tengok dalam perenggan yang bawah tu. Hai sekalian manusia, hai semua orang Quraisy. Ya Bani Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri kamu dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Quraisy, selamatkan diri kamu dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kamu dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu dari api neraka. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak memiliki sebarang kuasa untuk membela kamu dan hukuman Allah, melainkan kamu mempunyai tali persaudaraan Islam yang akan aku kuatkan hubungan itu. Perempuan, dalam banyak-banyak kabilah nama kaum tadi, Nabi selitkan nama Ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu dari api neraka. Kenapa Nabi sebut nama anak dia sendiri? Fatimah anak dia. Kenapa sebut nama anak dia? Perempuan, sebab nanti timbul pula persoalan. Nama anak lain tak sebut ke? Anak lelaki meninggal semua, perempuan. Anak perempuan pun meninggal juga, kecuali Fatimah yang meninggal lebih kurang 3 bulan ataupun 3 tahun selepas daripada kewafatan Nabi. Anak Nabi ni meninggal semua kecuali Fatimah. Perempuan, maksudnya sebab itulah Nabi sebut nama Fatimah. Bukan kata tak sayang anak yang lain, tapi anak yang lain dah meninggal, perempuan. Maka sebab tu Nabi tak sebut. Yang hidup Fatimah. Maka Nabi akan sebut nama Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu dari api neraka. Perempuan, apa hikmah di sebalik Nabi sebut nama Fatimah ni? Untuk kita ni, supaya kita beringat, kalau anak Nabi pun boleh tak diselamatkan, ataupun Nabi tak mampu nak selamatkan anak Nabi sendiri, nanti di padang mahsyar, nanti di titian sirat, nanti di Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Nabi tak boleh selamatkan walau anak dia sendiri. Kita anak siapa agak-agak? Kita ni anak siapa? Ustaz, saya anak Muhammad. Bapak saya nama Muhammad. Tu Muhammad lain, bukan Muhammad Rasulullah. Tak sama, puan-puan. Nabi nak bagi tahu pada kita, kalau anak dia sendiri pun dia tak mampu, tak ada kuasa nak selamatkan illallah, kecuali dengan izin Allah, maka kita belum tentu akan selamat. Maka sebab itu puan-puan, cuba bayang, kalau anak Nabi pun belum tentu selamat, apatah lagi kita yang boleh jadi pun takkan selamat kalau kita buat dosa, kalau kita membuat kemungkaran, melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, puan-puan, Nabi kata apa? Ayat yang hujung tadi, melainkan surat 121, kamu mempunyai tali persaudaraan Islam yang akan aku kuatkan hubungan itu. Maksudnya beriman, yakin pada Allah, yakin pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni boleh jadi. Perempuan yang dinamakan syafaat. Syafaat tu mungkin yang ni lah kot.
sebab Islam, sebab beriman. Tapi soal dia, berapa lama nak tunggu syafaat? Kalau seminit dua, tak apa, Muhammad. Kalau sejam dua, kita dekat dunia ni pun rasa marah nunggu orang kat sejam. Suami janji pukul 10. Tiba-tiba dah tengok jam betul lah tu. Kat pukul 10 dah, subhanallah. Suami janji pukul 10, tiba-tiba kita keluar pukul 11. Mau tak mengamuk kawan, Muhammad. Tak tegur 2 hari rasanya. Panggil yang nanti pun dah tukar jadi yung aja. Tak panggil dah yang panggil yung aja. Silap-silap nama je dipanggil kita ni. Muhammad. Geram punya bahasa. Saya pun geram kalau tunggu lama. Geram Muhammad. Nak try? Minggu depan kita try. Kuliah kita pukul 9. 9.55 saya sampai. Nah, maksudnya begitu. Perempuan pun marah mana ustaz ni. Geram nak pukul berapa ni, aku perut lapar lah ni. Nak makan capati, makan nasi lemak lah, kan nak masak, nak potong bawang, nak siang ikan lagi. Oh, perempuan. Nak geram. Perempuan cuba bayang, syafaat Nabi tu tak sampai ke kita. Boleh jadi sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, perempuan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru sampai. Allah Ta'ala alam. Pasal apa? Sebab Nabi kata dia tak ada kuasa. Hanya melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak harap syafaat, tuan-tuan perempuan, nak masuk syurga, belum tentu lagi kita akan tahan. Boleh jadi nanti akan kepanasan di padang mahsyar, matahari secengkai, berpeluh tu pula akan menenggelamkan kita. Masing-masing orang akan peluhnya akan keluar mengikut amalannya. Amalannya sikit, maka peluhnya makin banyak. Amalannya banyak, maka peluhnya makin sedikit. Bayang ada orang yang peluhnya takat buku lali. Selamat, boleh randuk lagi. Ada orang takat lututnya. Peluh yang tenggelam ataupun yang mengalir tu, tenggelamkan sampai ke lutut. Sebab panas matahari sedengkai tadi berpeluh kita. Berpeluh tu pula sampai ke lutut, perempuan. Masing-masing ikut amalan masing-masing. Kalau takat lutut rasa boleh randuk lagi. Takat peha pun, takat pinggang pun tak boleh lagi rasanya boleh randuk. Perempuan. Takat leher, takat hidung, perempuan. Tak boleh berenang pula. Ke boleh berenang masa itu? Masuk kelas renang lah ustaz. Biar senang nanti berenang di padang mahsyar. Kot mau berenang, perempuan. Kot tak mau berenang. Kot lemah kita di padang mahsyar, itu yang dikatakan seksaan di alam padang mahsyar. Itu salah satu. Matahari sedengkai, satu. Tapi bukan sekadar matahari yang akan mengeluarkan peluh sebab panas sangat, matahari dekat sangat. Peluh tu pula akan ikut amalan kita. Banyak amalan maka sikitlah peluh. Sikit amalan maka banyaknya peluh. Dia terbalik, perempuan. Maka kot-kot mau selamat dengan peluh masing-masing. Kita buat wasiat siap-siap. Sebelum mati buat wasiat siap-siap. Tulis dekat anak, bagi tahu ke anak. Katalah Kak Long, anak saya yang sulung bagi Kak Long. Kak Long, kalau Walid mati nanti, saya bahasakan dari saya Walid. Walid tu ayah lah. Cakap orang putih pula, cakap orang Arab ni. Cakap mak walidah. Walid ayah, mak walidah. Perempuan nak tukar pun boleh, balik kang tukar. Bagi tahu dalam grup WhatsApp pada anak-anak, lepas ini panggil mak walidah. Anak pun tanya, bila mak tukar nama? Itu bukan nama, itu panggilan. Perempuan, apa aku cerita tadi? Wasiat. Kak Long, kalau Walid mati, letakkan cebok satu dalam khanda tu. Tangan Walid tu, jangan kapan semua dia terkeluar sikit, pegang cebok. Kenapa Walid? Nanti Walid nak cebok air peluh nanti di padang mahsyar. Nak buang kata air peluh tu. Perempuan kot mau cebok tu bertahan.
Kita pun dimakan ulat, kita pun hancur dengan tulang-tulang habis. Ni kan cebok plastik tu ya. Perempuan nak best lagi bawa cebok aluminium. Kod mau tahan, kod mau. Tapi soalnya kalau tak boleh, kalau tak mau, kalau cebok pun tah mana hala. Dibangunkan dia dalam alam pada mahsyar, satu persatu, seorang perseorangan akan dibangunkan. Perempuan, kita pun tak tahu mana hala ceboknya, mana hala bini kita, mana hala anak, mana hala mak ayah kita, tak tahu kita. Nak cari rumah pula, mana rumah aku, Taman Cepaka, Ampang B, Ampang A, Ampang C, Ampang D, Ampang E. Nak cari, tak jumpa perempuan. Maka bila tak jumpa itu, perempuan, persiapan bukan dengan alatan. Persiapan bukan dengan cebok, tetapi persiapan dengan amal ibadah. Persiapan kita dengan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi nanti kita berdoa pada Allah, Nabi akan memberikan syafaatnya. Dan memang perempuan, Nabi akan bagi syafaat di padang mahsyar untuk seluruh umat. Umat yang lain pun dapat. Panjang cerita perempuan, kita bersambung dalam pengajian akan datang dalam bab syafaat di padang mahsyar insya-Allah, sambil kita nak habiskan tajuk kita ini di padang, di bukit, di atas bukit Sofa dalam surat yang ke-121. Perempuan, bagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya perempuan menghidupkan kepercayaan. Dan alhamdulillah, dengan kepercayaan yang hidup itu, yang dihidupkan oleh Nabi Rasulullah, akhirnya ada di kalangan orang-orang Arab Quraisy, di kalangan orang-orang Arab Jahiliyah yang hancur luluh hati mereka, pegangan mereka dengan peringatan daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Cikgu, nanti jadi lagi macam minggu ini, peringat balik nak cerita buat apa tadi, saya pula dah lupa. Syafaat Nabi Rasulullah di padang mahsyar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sila. Boleh. Disebut tadi tentang kita manusia di padang mahsyar tidak ketentuan ya. Ya. Jadi istilah orang kata jumpa kamu di padang mahsyar. Betul. Umpamanya dalam bab hutang, ke dalam bab kita tak puas hati, dulu kita sebut apa? Jumpa pada mahsyar. Mana? Kamu tak bayar hutang aku, jumpa pada mahsyar. Kamu kutuk aku, kamu maki aku, jumpa pada mahsyar. Baik. Tuan-tuan. Maksud jumpa di padang mahsyar itu, perempuan, ialah tidak dimaafkan. Kita berhutang dengan orang, dia sebut jumpa di padang mahsyar, maksudnya dia tak maafkan, dia tak halalkan hutang kita tu tadi. Jadi bila tak halal, maksudnya Allah takkan selesaikan perkara itu selagi mana belum diselesaikan. Redha nas ma'ar redha, ataupun redha nas mina redha. Redha Allah tertakluk kepada redha manusia. Kalau manusia tak redha, maka Allah pun tak redha. Kalau manusia tak maafkan, maka Allah pun tak maafkan. Kalau manusia tak halalkan, maka Allah pun tak halalkan. Maka tuan-tuan, jangan cari pasal nak jumpa di padang mahsyar, jangan. Biar kita selesaikan di dunia. Berapa hutang kita selesai. Berapa kita pernah maki orang, caci orang, kita selesai. Contoh perempuan, saya mengajar di Izzuddin 13 tahun, di Hidayah setahun, di Mahat Al-Ummah 3 bulan. Sekarang ini baru lagi berlaku, minggu lepas berlaku. Kita jumpa anak murid di masjid ni lah, hari Jumaat lepas. Baru lagi jumpa 2 orang anak murid. Tiba-tiba datang, dia tegur. Saya pun tak cam dah, mata dia badan dah besar, muka dah berjambang, dulu halus aja. Dah besar ni tak perasan, dia tegur. Saya kata, Ustaz, bla bla bla. Sembang lah. Lepas sembang, selfie. Ni zaman sekarang kena selfie. Jadi saya pun selfie. Saya minta hantar gambar tu pada saya. Dia pun WhatsApp. Tak berapa lama dia pun WhatsApp. Dia WhatsApp, saya pun tanya.
Kamu ada tak grup WhatsApp batch kamu? Sebab satu batch ni kalau di Izzuddin tu 160 orang dulu. Satu batch. Dia perempuan bayang kalau 5 batch, dah berapa dah? Yang terkini tak silapnya 120 kot. Yang terkini umpamanya 120 orang. Dia kurangkan. Umpamanya dia sebab kelas nak kena kelas kecil, kena PAK 21 dan sebagainya, alaf 21 sebagainya, maka dikecilkan. Perempuan, bila saya tanya ada grup batch tu, kenapa? Perempuan, saya tulis satu ayat yang mana di ayat itu antara lain ialah tolong sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan tolong mohon maaf sekiranya ada yang terasa hati masa saya mengajar dulu-dulu. Kita mengajar kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita rotan, kadang-kadang maklum kita warden. Saya dah lah warden, ketua guru disiplin tu cikgu. Masa itu Puan, budak ni paling tak suka siapa? Warden lah. Paling tak suka guru disiplin, paling suka siapa? Guru kaunseling. Nah, lembut dia cakapnya, dengan baiknya, usap kepala lagi, belanja makan lagi. Disiplin mana ada belanja-belanja makan? Tak ada orang. Nak cakap lembut-lembut, nak cakap baik-baik, tak ada. Dia memang guru disiplin ni kena garang. Perempuan, saya minta maaf. Kot-kot ada yang terasa hati. Kot-kot ada yang dulu-dulu rotan, dulu-dulu sentuh dan sebagainya, maka minta maaf siap-siap. Sebab tak tahu bila nak mati ni. Kot tak tahu esok lusa tulat, tahun depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dalam keadaan yang ada orang yang tak redha pada kita. Ustaz ni aku tak akan maafkan sampai bila-bila. Contoh, Muhammad, pakcik ni aku tak maaf sampai bila-bila. Makcik ni, jangan. Lalu depan rumah pun aku ludah muka dia. Nah, walaupun dalam rumah kita, dia lalu lepas je pun, Muhammad. Tapi benci punya pasal, tak sukanya pasal, dia ludahnya, Muhammad. Perempuan, redha Allah daripada redha yang manusia. Sebab itu, kalau perempuan perasan, adat kita di Malaysia ni, sebelum nak bawa jenazah tu kan, nak angkat, apa sebutnya Muhammad? Waris akan cakap seorang. Tuan-tuan, terima kasih kerana solatkan jenazah ayah saya, mak saya, begini. Ayatlahnya apa? Kalaulah ada berhutang, ayah saya ini, ibu saya ini berhutang, maka datanglah mohon tuntut pada saya ataupun adik-adik yang lain. Kalaulah ada salah silap, maka mohon dimaafkan. Sebab apa umpan ayat itu disebut? Adat kita sebab tak nak nanti berjumpa di padang mahsyar nanti. Bukan senang perempuan nak tunggu di padang mahsyar, nak cari pula orang ramai, berjuta orang, berpuluh juta, milion orang. Kau jumpa, kau tak jumpa, perempuan tersangkut daripada nak masuk syurga, tiba-tiba tersangkut sebab ada satu redha yang belum selesai. Boleh jadi redha si anak murid, redha si cucu, redha suami, redha isteri, redha jiran, redha kawan-kawan. Inilah maksudnya perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Maksud jumpa di padang mahsyar itu ialah dia tidak memaafkan. Jadi bila dia tidak memaafkan, kita risau, kita juga tidak akan mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh Haji ya? InsyaAllah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga insyaAllah kita ini akan menjadi di kalangan orang yang seringkali meminta maaf, memohon maaf. Perempuan, tuan-tuan, buanglah ego, buanglah rasa besar diri. Jadilah orang yang sentiasa merasakan kita bersalah dengan semua orang. Jangan rasa kita betul dengan semua orang. Tak apa. Ini sifat Nabi Rasulullah, ini sifat para sahabat. Malah Umar bin Al-Khattab juga pernah ada sifat ini ketika ditegur oleh seorang anak muda di dalam masjid sebelum khutbah Jumaat. Panjang pula cerita ni, minggu depan. Dua cerita saya berhutang, satu cerita Umar yang berubah 100%, cerita kedua cerita syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quranmu, ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini agar kami ini boleh bersatu hati sesama Islam, sesama orang-orang beriman, ya Allah, pada zaman kami ini. Untuk kami ini bersatu hati melaksanakan titah perintah hukum hakam perundangan-Mu, ya Allah, hukum hakam perundangan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada rakan-rakan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ya Allah, dan juga rakan-rakan kami, seluruh jiran tetangga kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Qayyum, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifara, surah al-subhanakallahumma wa bihamdika, wal asri.